Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini, kita akan melihat Matematika SSM Tingkatan 4, Bab 4, Operasi Set. Kita akan melihat standard kandungan 4.1, persilangan set, dan standard pembelajaran 4.1.1, menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Kita boleh rujuk buku teks muka surat 96 sehingga 100. Sebelum itu, mari kita impas kembali apa yang telah kita pelajari di dalam bab pengenalan set semasa berada dalam tingkatan 1. Iaitu maksud set sendiri, iaitu koleksi atau himpunan suatu objek atau perkara, yang mana objek dan perkara itu dikenali sebagai unsur. Okey, di sini disertakan beberapa screenshot bab 11 pengenalan set semasa kita pelajarinya dalam tingkatan 1 dahulu. Mudah-mudahan ia memberi sedikit rangsangan untuk kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari dahulu. Dan seterusnya, kita lihat bagaimanakah untuk kita menghuraikan set. Jadi di sini disertakan gambar bendera Malaysia. Apakah nama bendera Malaysia, nama rasmi bagi bendera Malaysia? Ya, nama rasmi bagi bendera Malaysia adalah jalur gemilang. Jadi, kita akan membina set warna di dalam jalur gemilang. Jadi, kita katakanlah bahawa set warna jalur gemilang ini sebagai set A. Kita boleh namakan sebarang set A, B, C dan sebagainya. Jadi di sini kita namakan sebagai set A. Jadi di sini kita ada 3 cara bagaimana untuk menamakan, untuk menghuraikan set tersebut. Cara yang pertama adalah dengan kaedah perihalan. Perihalan ini adalah kita menceritakan. Jadi A adalah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui penyenaraian, iaitu kita senaraikan warna-warna yang ada di dalam jalur gemilang. Jadi A sama dengan merah, putih, biru, kuning. Dan cara yang ketiga adalah tata tanda pembina set, iaitu kita menggunakan simbol-simbol yang ada, iaitu A sama dengan X. X ialah warna dalam jalur gemilang. Ini adalah tanda tanda pembina set. Jadi di sini kita lihat ada 3 cara bagaimana menghuraikan set: perihalan, penyenaraian dan tanda tanda pembina set. Seterusnya, mari kita lihat simbol-simbol yang telah kita pelajari dahulu. Simbol pertama di sini ada 2 yang mempunyai maksud yang sama, iaitu ini adalah curly bracket, ya, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai kurungan kerinting. Ya, ada kerinting sikit ni. Dan simbol ini pula dinamakan sebagai minuscule. Sebutannya begini. Minuscule. Okey, minuscule. Maksud simbol ini adalah set kosong. Dan cara penulisannya M sama dengan set kosong ataupun M sama dengan set kosong. Dan set kosong ini adalah set yang tidak mempunyai sebarang unsur. Contohnya, set nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Itu adalah contoh set kosong. Simbol seterusnya adalah simbol E. Namanya adalah epsilon, yang membawa maksud unsur kepada. Contoh penulisannya, 4 unsur kepada A, iaitu 4 ini berada di dalam set A. Simbol yang seterusnya adalah simbol cross epsilon, yang membawa maksud bukan unsur kepada. Contoh penulisannya, 4 bukan unsur kepada set B. Ini bermaksud 4 tidak berada di dalam set B. Simbol seterusnya adalah N, yang membawa maksud bilangan unsur.
contoh penulisannya, and set A sama dengan 6. Bermaksud, bilangan unsur yang ada di dalam set A adalah 6. Simbol seterusnya adalah simbol zeta yang membawa maksud set semesta, iaitu set yang mengandungi semua unsur dalam perbincangan. Simbol seterusnya adalah simbol apostrofi yang membawa maksud pelengkap, iaitu pelengkap kepada sesuatu set, dan cara penulisannya adalah A, set A pelengkap. Dan simbol yang seterusnya, simbol berbentuk C di sini, yang membawa maksud subset. Dan cara penulisannya, A adalah subset kepada set B. Jadi ini adalah simbol-simbol yang telah kita pelajari semasa di dalam tingkatan 1 dahulu. Seterusnya, mari kita fokus kembali kepada standard pembelajaran kita, iaitu menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Di mana di sini kita akan melihat persilangan set. Apakah yang dimaksudkan dengan persilangan set? Mari kita lihat contoh ini. Dalam contoh ini dinyatakan warna kegemaran bagi beberapa orang pelajar yang mana telah memilih warna merah, warna biru dan menggemari kedua-dua warna, iaitu warna merah dan warna biru. Dan di sini terlihat setiap kumpulan pelajar itu kita asingkan dengan melukis suatu gambar rajah. Dan kita dapati terdapat 3 orang pelajar, iaitu menggemari warna merah dan biru. Warna merah dan biru ini terlihat ia bertindan disebabkan ia mempunyai kedua-dua ciri, iaitu merah dan biru. Jadi untuk set yang menggemari warna merah terlabelkan sebagai A, manakala menggemari warna biru terlabelkan sebagai B. Dan kita lihat di sini yang menggemari warna merah dan biru berada di tengah-tengah kerana mereka mempunyai ciri-ciri merah dan mempunyai ciri-ciri biru. Di sini kita namakannya sebagai persilangan set, iaitu mempunyai kedua-dua ciri A dan B. Dan kita menggunakan simbol N untuk menerangkan ia adalah suatu persilangan. Jadi, persilangan set itu adalah A persilangan B. Set A persilangan set B. Jadi, terlihat di sini, yang bergemari warna merah sebenarnya mempunyai 7 orang. Dan yang menggemari warna biru, iaitu set B, adalah 9 orang. Dan yang menggemari kedua-dua warna adalah 3 orang. Jadi, persilangan set A dan set B mempunyai unsur-unsur sepunya, iaitu 3 orang pelajar yang meminati warna merah dan warna biru. Jadi, ini adalah maksud bagi persilangan set, iaitu unsur-unsur yang mempunyai ciri-ciri sepunya. Mari kita lihat contoh. Diberi set semesta X ialah integer antara 1 sehingga 10. Set P adalah set nombor ganjil. Set Q adalah nombor perdana dan set R adalah gandaan 3. Jadi di sini senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Jadi mari kita lihat bagaimana untuk menyelesaikannya. Untuk set semesta, kita perlu senaraikan apakah unsur-unsur yang ada di dalam set semesta seperti yang berada di dalam soalan, iaitu nilai X antara 1 dan 10. Jadi kita senaraikan nombor 1 sehingga nombor 10. Kemudian set P adalah
nombor ganjil. Tersenaraikan nombor ganjil yang berada di dalam set semesta. Set semesta adalah set yang paling besar di dalam kesemua-semua set P, Q, R. Bermaksud, set P, set Q dan set R adalah subset kepada set semesta. Jadi penyenaraian untuk nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. Dan seterusnya set Q 2, 3, 5, 7 itu nombor perdana, dan set R adalah gandaan 3, 3, 6, 9. Mari kita lihat senarai set P persilangan set Q. Di sini terdapati bahawa set P dan set Q mempunyai unsur-unsur yang sama, iaitu persilangan adalah mempunyai unsur-unsur yang sama. Terdapati unsur yang sama di sini adalah nombor 3, nombor 5 dan nombor 7. Jadi persilangan set P dan Q adalah 3, 5 dan 7. Dan seterusnya kita menjawab soalan B, nyatakan bilangan unsur bagi setiap set yang berikut. Jadi bilangannya adalah 3. Seterusnya terlihat soalan 2 Roman, P persilangan R. Jadi set P terdiri daripada 1, 3, 5, 7, 9. Set R terdiri daripada 3, 6 dan 9. Jadi persilangan set adalah unsur yang mempunyai unsur-unsur yang sama. Jadi terdapati unsur yang samanya adalah 3 dan 9. Dan bilangan unsur bagi set tersebut adalah 2. Seterusnya kita lihat Q persilangan R. Set Q adalah 2, 3, 5, 7. Set R adalah 3, 6, 9. Jadi unsur-unsur yang sama adalah 3 dan bilangannya adalah 1. Soalan yang keempat, P persilangan Q persilangan R. Jadi kita senaraikan set P, set Q dan set R, dan kita mencari apakah unsur-unsur yang sama yang ada di dalam ketiga-tiga set tersebut. Jadi di sini kita dapati unsur yang sama yang berada di dalam ketiga-tiga set tersebut adalah 3 dan bilangannya adalah 1. Seterusnya, menggunakan gambar rajah Venn. Bagaimana kita melukis suatu gambar rajah yang melibatkan set P persilangan set Q? Jadi, sebagai contoh gambar rajahnya, kita boleh wakilkannya seperti berikut. Di mana terdapat set P, set Q dan set R. Kemudian P persilangan Q adalah kawasan di mana berlaku persilangan di antara P dan Q. Di sini. Walaupun ada set R dan tidak dinyatakan di sini, tetapi kawasan ini juga adalah kawasan P dan Q. Jadi ini adalah persilangan P dan Q. Terlihat gambar rajah yang seterusnya, P persilangan R. Jadi dapati bahawa persilangan kedua-dua set ni berada di sini, di mana berlaku persilangan antara P dan R. Dan seterusnya, Q persilangan R. Warna purple ini adalah persilangan Q dan R. Jadi ini adalah kawasan persilangan tersebut. Dan bagaimana pula dengan P persilangan Q persilangan R yang melibatkan 3 set? Berlaku persilangan serentak. Jadi kita dapati kawasan persilangannya adalah berada betul-betul di tengah-tengah, di mana di tengah-tengah ini juga adalah kawasan P, kawasan Q dan kawasan R. Seterusnya, menggunakan gambar rajah Venn bagi menunjukkan persilangan antara set. Set A bersilang dengan set B boleh dilukis juga seperti ini.
iaitu kita ada dua set A dan B dan persilangannya di sini. Selain pada itu, set A dan set B juga boleh jadi seperti ini, di mana set B berada di dalam set A. Dan ini apabila berlaku persilangan begini, set A persilangan set B, dia bersamaan dengan set B secara keseluruhannya, ataupun boleh ditulis sebagai set B adalah subset kepada set A. Jadi maksud subset adalah set yang berada keseluruhan di dalam set yang lain. B subset kepada set A. Seterusnya adalah set A persilangan set C. Di sini terdapat 3 set A, B, C, dan set yang terlibat di sini ada 2, set A dan set C, sebagaimana yang terlihat contoh yang sebelum ini. Dan set A persilangan B persilangan C boleh dilukis sebagai A, B, C dan berada di tengah-tengah sebagaimana contoh yang terlihat sebelum ini. Mari kita lihat contoh soalan. Diberi set A, set B dan set C, masing-masing ada unsur. Cari unsur bagi A persilangan B. Okey, mari kita lihat penyelesaiannya. A persilangan B, kita menyenaraikan unsur-unsurnya A dan B, dan unsur yang sama adalah 4, 5, 7 dan 8. Sini 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8. Jadi jadi jawapannya adalah 4, 5, 7, 8 sebagai unsur yang sepunya. Seterusnya A persilangan C, kita lihat set A dengan C yang mempunyai unsur yang sama. Kita dapati unsur yang samanya adalah 5, 7 dan 8. Seterusnya soalan 3, B persilangan C. B persilangan C, unsur-unsur yang sama di sini. Kita dapati bahawa unsurnya adalah 5, 7, 8 dan 11. 5, 7, 8 dan 11. Dan yang keempat, set A persilangan set B persilangan set C, di mana unsur-unsur yang berada di dalam A, B dan C. Kita dapati unsurnya adalah 5, 7, 8. Sini ada 5, 7, 8. Sini pun ada 5, 7, 8. Dan seterusnya, kita melukis gambar rajah Venn untuk mewakili A persilangan B persilangan C. Di sini terdapat persilangan bagi ketiga-tiga set, iaitu terdapat 3 unsur iaitu 5, 7, 8. Jadi kita akan lukis 3 bulatan yang bersilang di antara satu sama lain. Kemudian kita membuat penyenaraian unsur-unsur yang ada di dalam set tersebut. Jadi persilangan ketiga-tiga set melibatkan 5, 7 dan 8. Dan seterusnya terlihat persilangan set A dan set B ada 4, 5, 7 dan 8. Masukkan 4 di sini. Kemudian selebihnya adalah set B yang tidak bersilang dengan mana-mana set adalah 6, 9. Kemudian disenaraikan unsur yang berada di dalam set A yang tidak bersilang dengan mana-mana set, iaitu set 2, 3. Dan seterusnya kita melihat persilangan set B dan set C di sini. 5, 7, 8, 11. Jadi pertambahan 11. Dan seterusnya set C yang tidak bersilang dengan mana-mana set adalah 10, 12. Dan yang terakhir itu saja. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Dan untuk latihan buku teks, kita boleh rujuk praktis sendiri 4.1a pada muka surat 99 sehingga 100.
Jadi, selamat belajar. Sekian. Terima kasih.